Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda bersama saya Ros Nazira Muhammad Daud, perantara anda dalam fikrah dan bersiaran dari Dataran Gemilang, Putrajaya. Dalam kitab Fiqh Minhaj, pelaburan dikenali sebagai qiraat atau mudharabah yang membawa maksud pelaburan atau pemodal memberikan harta seseorang individu kepada amil atau pengusaha untuk mengusahakan hartanya. Dan seterus itu, keuntungan itu diperoleh akan dibahagi sesama mereka seperti mana yang telah disepakati di dalam akad yang telah dibuat. Pelaburan emas secara arahnu kini mula menjadi perhatian kerana terdapat banyak kelebihan dan manfaat yang diterima selain memudahkan pelabur untuk menyimpan emas. Ketahui apakah antara kelebihan-kelebihan tersebut dan bagaimana cara pelaburan emas arahnu dilakukan bersama moderator dan ahli panel di studio. Fikrah, perbezaan diraih, penyatuan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari Ros Nazira Muhammad Daud yang melaporkan dari lokasi dan memberikan gambaran awal perbincangan kita pada petang ini. Baik, saudara, di tangan saya sambutan ulang tahun Ar-Rahnu Yapim 2 Oktober ini akan mencapai usianya 20 tahun, 2 dekad berbakti kepada rakyat Malaysia. Dan pada petang ini, saudara, kita mengangkat topik kita iaitulah tentang Ar-Rahnu dan emas yang khususnya inilah yang ditawarkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Dan tentunya pada petang ini kami bawakan 2 orang tokoh yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Tokoh pertama yang kami undang memang sering menjadi panelis tetap kita di pentas fikrah, khususnya bila mempromosikan, memaklumkan program-program YAPIM. Saya perkenalkan Puan Farihah Hassan, merupakan pemangku Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sihat, Puan, ya? Sihat, Alhamdulillah. Bagaimana jadual sekarang, Puan? Dah nak dekat dengan 2 Oktober sambutan. Ya, kita ada akan raikan sambutan ni pada 5 hari bulan Oktober nanti. Kita menjemput YB Menteri kita untuk sama-sama hadir. Dan juga kita adakan tokoh Ar-Rahnu juga pada hari tersebut. Alhamdulillah. Maknanya memang sekarang ini Puan dan tim YAPIM memang sibuklah ya dengan program ini. Salah satunya. InsyaAllah. Terima kasih, Puan, kerana sudi melapangkan masa dengan kami petang ini. Baik, saudara, panelis kita yang kedua, memang beliau ini sangat masyhur di dunia Facebook. Beliau muncul saja di Facebook beliau, ya Allah, begitu ramai peminat beliau yang hendak mengikuti ilmu dan kepakaran beliau. Saya perkenalkan Encik Afian Mat Rawi, merupakan ahli ataupun kita sebut sebagai influencer ataupun tokoh yang sentiasa membawa isu-isu semasa, dan beliau secara profesionalnya merupakan perancang kewangan Islam di Malaysia. Assalamualaikum, Tuan Afian. Waalaikumsalam. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah. Sihat nampaknya? Alhamdulillah. Pertama kali secara langsung kita petang ni, ya. Terima kasih sudah menjemput lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya rakamannya kan. Apa program Tuan Afian sekarang ini? Macam-macam ada. Saya baru rancangan buku Bijak Merancang Wang. Jangan lupa beli, ya. Okey. Boleh kempen lagi. Okey. Ayuh kita mulakan gelanggang bicara, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Soalan pertama saya kepada Puan Farihah. Bersempena dengan sambutan kita 20 tahun Ar-Rahnu Yapim. Mungkin Puan boleh berkongsi tentang latar belakang sejarah dan tentunya bagaimana prestasi semasa Ar-Rahnu Yapim sekarang ini. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih kepada Fikrah juga jemput saya petang ni nak berkongsi dan mengimbas kembali tentang Ar-Rahnu Yapim ni. Sebenarnya kita dah bermula semenjak tahun 1993, di mana sebelum tu kita bersama-sama dengan Bank Negara dan Jawatan Kuasa Pemandu. Pada masa tersebut Jemaah Menteri telah meluluskan satu usul untuk menubuhkan pajak gadai Islam. Jadi YAPIM telah mengambil ketetapan tersebut bersama dengan Bank Negara, dan pada asalnya Ar-Rahnu ni kita perkenalkan melalui Bank Rakyat pada tahun 1993. Tetapi YAPIM menyedari keperluan masyarakat terhadap perkhidmatan ni sangat menggalakkan dan sangat menjadi satu keperluan. Maka pada tahun 2000 YAPIM di bawah Koperasi YAPIM Berhad, kita telah menubuhkan Ar-Rahnu serasminya, dan banyak kita perkenalkan di kawasan-kawasan pekan kecil di seluruh negara. Dan insya-Allah sehingga kini kita ada lebih kurang 203 cawangan statik dan 9 kaunter bergerak yang kita akan
jenamakan semula sebagai kaunter Arahnu Access. Sebab kita nak mudahkan masyarakat untuk datang untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Jadi untuk sedikit saya nak kongsi prestasi tadi. Sepanjang kita berada di pesada negara daripada tahun 2000, kita telah berjaya menyantuni masyarakat dengan jumlah pembiayaan sebanyak 10.7 bilion. Bilion. Dan sebenarnya Arahnu ni adalah satu produk yang kita lihat adalah merapati satu jurang di antara di mana individu yang tidak dapat mendapat pinjaman atau pembiayaan daripada institusi perbankan, mereka boleh datang ke Arahnu Yapim. Dan dengan tagline kita cepat, mudah dan amanah tu, kita janjikan kepada pelanggan kita untuk dapatkan dalam masa 15 minit sahaja pembiayaan dan mereka bawa emas kepada kita. Jadi pelanggan yang kita ada sekarang ni ada seramai 750,000 orang. Dan untuk makluman Ustaz juga, sebenarnya ramai pelanggan kita adalah terdiri pada kaum wanita, sekitar 68%. Dan selebihnya adalah pelanggan lelaki lah. Kalau ada angka Puan, 750,000 orang pelanggan tadi, di negeri mana yang paling tinggi sekiranya ada maklumat? Kalau kita lihat sebenarnya banyak kita di kawasan utara, zon utara, dan juga di kawasan timur. Tetapi sebenarnya di Kuala Lumpur juga, di wilayah Persekutuan dan Selangor, kita ada banyak cawangan dan ramai pelanggan-pelanggan kita menggunakan Arahnu ni bagi tujuan yang produktif. Saya mengkategorikan Arahnu ni sebagai produktif lending. Kamilah di Yapim. Sebab berdasarkan data yang kita ada, sepanjang kita beroperasi daripada tahun 2000, sebanyak 1.64 bilion yang digunakan bagi tujuan perniagaan. Jadi kalau Ustaz tengok, kalau kita puratakan sama 20 tahun, lebih kurang 84 juta sebulan lah yang kita keluarkan bagi tujuan perniagaan sahaja. Dan disebabkan oleh itu, pada tahun lepas kita memperkenalkan produk yang baru, iaitu produk Arahnu Business. Dan untuk makluman Ustaz dan juga Cik Alfian juga, sepanjang daripada Jun tahun lepas hingga sekarang, kita telah mengeluarkan pembiayaan sebanyak 164 juta untuk bisnes. Jadi kalau kita lihat di sini, ramai yang menggunakan Arahnu ni bagi tujuan perniagaan. Dan jangan lupa juga satu lagi aktiviti yang produktif adalah pendidikan. Tadi saya baru cerita pada Cik Alfian bagaimana ibu bapa atau kita menggunakan Arahnu untuk tujuan pendidikan anak-anak di universiti, di sekolah dan sebagainya. Banyak sebenarnya manfaat Arahnu ni. Jadi saya kira penonton sekalian, mukaddimah yang diawali oleh Puan Farihah tadi secara jelas memberikan petunjuk pada kita, inilah peranan Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, dalam menunjangi ataupun kita sebut sebagai untuk memperkasakan ekonomi umat Islam di Malaysia. Dan Yapim seperti yang kita maklum merupakan salah sebuah agensi yang bernaung di bawah Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Baik, Tuan Afian, kalau sebelum ni Tuan Afian banyak bercakap tentang takaful, tentang saham, tentang pelaburan dan sebagainya. Jadi apabila kita mendengar Puan Farihah menceritakan peranan Arahnu di bawah Yapim tadi, jadi kita dapat memahami betapa hebatnya khazanah sistem filantropi Islam, bagaimana untuk memacu, menyokong ekonomi umat Islam. Jadi mungkin Tuan Afian boleh berkongsi peranan Arahnu dalam pengurusan keuangan. Baik, saya suka sentuh tentang emas sendirilah. Satu logam yang sangat berharga yang disebut dalam Al-Quran sendiri kan. Dan fungsi emas ni bukan sekarang, bukan dekat Malaysia saja, malah satu dunia, malah daripada zaman sebelum Nabi Muhammad lagi dah digunakan mata wang emas ni. Dan ada setengah mengatakan bahawa ia adalah satu mata wang Islam dan sebagainya lah. Dan bila sebut tentang emas, kita tengok emas ni dia terkeluar daripada sistem keuangan konvensional. Contohlah kalau orang ada RM 1 juta, of course dia akan simpan kat bank kan, dan rekodnya ada. Rekodnya ada pada Bank Negara, pada Sikris dan sebagainya. Tapi kalau orang tu ada, katalah ada 10 kilo emas, dia seorang je tahu. Kan tidak akan ada rekod itu kecuali kalau dia bagi tahu lah. Kan tak ada dalam rekod Sikris ke, rekod bank ke. Itu antara keistimewaan yang ada pada emas. Jadi bila digabungkan dengan Arahnu ni, selalunya Arahnu ni saya nampak dia sebagai satu kemudahan untuk dapatkan cash. Kita ada emas, tapi kalau kita jual, emas tu hilang dan dapat cash. Jadi cara yang mungkin ada alternatifnya ialah dengan kita gadaikan emas tersebut dan kemudian kita dapat cash
Dan dalam tempoh tertentu mungkin kita dah kumpulkan duit balik, kita boleh tebus balik. Tuan, kalau saya silap tolong betulkan. Jadi itu merupakan satu alternatif dan satu fungsi yang sangat membantu untuk umat Islam. Tak perlu ada kena apply dengan bank, sebab bila apply dengan bank untuk financing kena tengok secret, ada sitosnya dan sebagainya. Dan bila sebut tentang Ar-Rahnu ni, tak banyak sebenarnya dekat Malaysia pajak gadai yang betul-betul patuh syariah. Dan tak silap saya, dalam tahun lepas JAKIM pernah keluarkan satu working paper, satu laporan tentang betapa banyaknya pajak gadai Islam yang gunakan dekat signboard tulis pajak gadai Islam, tapi sebenarnya urus niaga tu tidak patuh syariah. Jadi YAPIM hadir untuk memberi satu alternatif, malah dapat mengajak umat Islam yang selama ni mungkin dia pajak gadai di kedai biasa, di kedai emas biasa, untuk buat transaksi yang patuh syariah di YAPIM. Memang satu fungsi yang sangat besar lah. Sebab riba ni sebesar-besar dosa yang ada dalam Al-Quran. Ketika kita nak bebaskan masyarakat umat Islam kita daripada terbelenggu dengan riba, kita gunakan YAPIM ini. Menarik sekali bila Tuan Nafian sebut tentang isu riba. Saya rasa perkara ini kita perlu perincikan untuk berikan kefahaman kepada para penonton, dan rupa-rupanya riba ini ada kaitan dengan emas kalau tidak disusun, kalau tidak diurus selia mengikut panduan syariah. Baik, sebelum tu para penonton sekalian, saya nak buka talian untuk saudara berkongsi mungkin pengalaman apabila berurusan dengan Ar-Rahnu YAPIM, ataupun ada persoalan-persoalan yang boleh kita berkongsi bersama. Talian kita 0388707397, 0388707397. Jadi insya-Allah kedua-dua tokoh panel kita akan cuba memberikan bimbingan kepada setiap permasalahan ataupun kemusykilan tersebut. Baik, Puan Fariah, mungkin Puan Fariah boleh berkongsi jugalah. Bila sebut sebagai Ar-Rahnu YAPIM, kalau kita di bandar ataupun di kampung, bila kita ke bandar memang kita tengok papan tanda Ar-Rahnu YAPIM. Memang kita kenal. Jadi bila Tuan Nafian sebut YAPIM merupakan salah sebuah agensi kerajaan, dan tentunya dikawal selia oleh undang-undang, peraturan, dan ada jawatan kuasa penasihat syariah sendiri. Jadi mungkin Puan boleh perincikan perkara ini. Okey, YAPIM apabila kita melaksanakan Ar-Rahnu sejak daripada awal lagi, kita di YAPIM pun kita memang dah ada panel syariah yang sentiasa akan menjaga kemaslahatan dan juga bagaimana kita nak melaksanakan Ar-Rahnu itu sendiri, termasuk dari segi kita melihat kepada penguatkuasaan dan sebagainya. Dan pada sebelum-sebelum ni kita apabila garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara untuk semua penyedia perkhidmatan Ar-Rahnu beralih kepada konsep at-tawarruk, YAPIM telah menyambut baik perkara tersebut, di mana pada awal tahun ini, pada 7 Februari yang lepas, YAPIM telah bergerak daripada konsep asal Al-Qad, kita telah bergerak kepada at-tawarruk. Jadi at-tawarruk itu adalah satu konsep yang mana menepati garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Saya jelas penerangan daripada Puan Fariah sekejap tadi, maknanya Ar-Rahnu YAPIM memang dikawal selia secara terperinci, secara bersistem, dan tentunya bagi kita umat Islam, keprihatinan tinggi kita ialah kita nak urus niaga itu ataupun urusan itu benar-benar patuh kepada syariah, dan alhamdulillah semua itu telah pun dijalankan oleh YAPIM. Baik saudara, kita nak lihat bahan bingkisan yang disediakan oleh pihak penerbitan. Silakan. Keadaan umat Islam yang terpaksa berurusan dengan institusi pajak gadai konvensional dilihat bukan sahaja menambahkan beban tanggungan dari segi kadar bunga yang tinggi, malah mereka juga berhadapan dengan risiko kehilangan barang yang digadai. Berbeza dengan Ar-Rahnu yang menggunakan pendekatan barang berharga dijadikan sandaran yang terikat dengan hutang bercagar dan boleh dibayar dengannya jika hutang itu tidak dapat dijelaskan. Perkembangan program ini dilihat semakin memberangsangkan, khususnya bagi menjana pendapatan penyedia dana selain menjadi jalan penyelesaian bagi umat Islam yang ingin lari dari bebanan hutang yang tiada noktah penghujung.
satu jiwa. Apa ya dua hati satu jiwa ni? Setelah berlalunya zaman Nabi Musa alaihissalam bagi orang-orang Bani Israel. Kalau matlamat beza-beza, kalau yang satu nak ke kiri, satu nak ke kanan, satu timur, satu barat, macam mana nak berganding bahu, macam mana nak bekerjasama. Emas boleh diketuk sehingga menjadi kepingan yang sangat tipis. Mengikut kajian, 1 inci emas yang telah diketuk akan mengandungi lebih daripada 200,000 helai emas berasingan. Baik saudara, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami, Fikrah. Tentu sekali petang-petang begini, sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu maghrib pada malam ini, tentunya kita bersantailah depan TV1, kita menonton Fikrah. Tentu sekali kita dapat ilmu dan kita dapat berfikir untuk kita memajukan umat kita. Baik saudara, kita sambut pemanggil kita yang pertama dari Semenyih, sahabat kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Tuan Suhaili. Tak payahlah Tuan, biasa je Suhaili. Okey, Cik Suhaili silakan bertanyakan soalan. Saya just nak tanya berkenaan dengan Rahnu ni. Ya. Biasanya saya buat rumah saya lah. Rumah saya biasanya hantar barang kemas je dekat pasar kedai biasa. Okey, since dah ada Rahnu ni, kita akan bertukar lah. Soalan saya, Rahnu ni tak ada ke konsep macam kita jual barang emas tu kepada Rahnu untuk elakkan continuation sokong riba apa semua ni kan. Kita nak jual aja. Sebab setahu saya macam Rahnu ni tak terima konsep-konsep macam penjualan emas tu. Itu je lah saya nak level confirm. Baik, terima kasih Cik Suhaili di atas soalan ini. Saya ingat soalan sangat baik untuk ilmu kita bersama. Baik, saya kira saya beri ruang pada Puan Farihah dulu untuk memberi ulasan. Terima kasih Ustaz Zarifi dan juga terima kasih kepada Encik Suhaili tadi yang bertanyakan. Sebenarnya satu soalan yang sangat baik dan sebenarnya Rahnu Yapim kita menerima barang kemas untuk dijual sebab kita ada khidmat pembelian emas terpakai. Jadi pelanggan-pelanggan sebenarnya boleh datang ke Rahnu Yapim. Kita ada dua pilihan di situ, mereka nak menggadai atau menjual terus kepada Yapim. Kita ambil sehingga 83% daripada nilai semasa emas tersebut. Jadi diskaun yang kita diberikan hanya 17% saja. Dan keadaan ini saya rasa sangat kompetitif dan sangat memberi pulangan yang baik kepada pelanggan-pelanggan yang datang kepada kita. Saya harap ini menjawab soalan Suhaili. Ada di 203 cawangan Rahnu Yapim. Ya, termasuk di Semenyih. Termasuk di Semenyih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita petang ini beruntung kerana yang turun padang ke konti kita ini ataupun studio kita ialah pemangku Ketua Pengarah sendiri yang akan menjawab soalan yang berbangkit. Baik, Cik Afiah, mungkin ada respon tentang apa yang Cik Suhaili kemukakan tadi. Baik, baguslah Cik Suhaili tadi dia ada concern tentang patuh syariah bila tonton rancangan Fikrah ni kan. Sebabnya kat luar sana masih lagi ramai yang tak dapat bezakan antara urus niaga yang patuh syariah dengan urus niaga yang tidak patuh syariah. Lebih-lagi memang emas ini adalah item ribawi. Adalah salah satu daripada beberapa item ribawi yang Nabi sebut dalam hadis. Dan kemudian bila kita sebut tentang patuh syariah ni dalam konteks emas, dia ada beza antara emas yang emas perhiasan dengan emas golbah kan, emas jongkok ataupun macam yang wafer lah. Jadi macam emas barang kemas, dia ada kalau emas yang barang kemas dia agak linear sikit lah, agak ringan sikit. Mana kata kita masih lagi, kalau kita buat pertukaran emas dekat kedai itu tidak jatuh pada riba. Tapi kalau emas barang golba tu dia ada syarat dia. Mana kata kena immediate,
tukaran dan dapat duit, baru kita boleh tukar emas yang baru contohnya kan. Jadi macam, dan saya pun rasa sangat bertuah lah datang ini. Saya pun dapat ilmu baru daripada Puan Fariha kan. Sebab saya baru tahu selama ni kita ingatkan Yapim Rahnu ni hanya pajak gadai. Rupa-rupanya bukan sekadar pajak gadai, ada juga perkhidmatan membeli emas pakai. Sebab selalunya kedai emas yang buat. Betul. Dan saya difahamkan juga Rahnu Yapim juga sediakan perkhidmatan jual emas. Dan saya difahamkan tahun depan nak buat agensi, nak buat sistem ejen. InsyaAllah. Jangan lupa offer pada saya jadi ejen tu. Dan satu lagi juga ada perkhidmatan jual barang kemas yang pre-love tu. Yang ni selalunya lah kalau kita, contoh kalau nak pajak gadai, pergi kedai pajak. Kalau nak beli emas, pergi kedai emas. Kalau nak beli barang kemas, kedai emas kan. Tapi ni tak payah dah. Satu tempat ada semua. Beli emas kat situ, nak gadai pun kat situ, nak jual emas yang contoh nak tukar emas baru pun kat situ juga. Jadi mudah. Dan ada 200 lebih cawangan tu, satu jumlah yang banyak lah kan. Akan datang kalau ada sistem ejen, lagi meluas lah. Baik, Tuan Fiat, Cik Fiat. Kita ada pemanggil di talian, pemanggil kedua. Kita sambut terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Siapa di talian? Ismail Sulong. Ya, Cik Ismail, silakan berinteraksi dengan ahli panel kita. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan, Tuan. Ya, Cik Ismail, silakan, teruskan. Waalaikumsalam. Teruskan, Cik Ismail. Terputus. Oh, terputus nampaknya. Tak apa, Cik Ismail. Rahnu ni. Oh, ada. Alhamdulillah. Silakan, Cik Ismail. Kiraannya yang pajak gadai biasa ni dia mengikut kaedah baru bunga. Okey. Talian tak berapa ni. Ya, teruskan. Pasti yang Rahnu mengikut kaedah upah simpanan dengan pajak gadai biasa kaedah bunga tu. Ya. Ini dapat lebih tinggi agaknya biasa. Apa pandangan Puan? Baik, terima kasih Cik Ismail. Okey, terima kasih. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Ismail. Di studio kami tak dapat sepenuhnya sudut kejelasan soalan itu, tapi saya dapat beberapa perkara asas itu saya dapat mendengarnya. Yang pertama sekali mungkin persoalan yang ditanya tadi tentang soal bayaran upah simpan dan apakah perbezaan dengan kadar bunga di pajak pajak kedai biasa, Puan Fariha. Okey, Cik Ismail tadi saya pun macam Ustaz Zarifi juga kurang sikit soalan, tapi saya boleh dengar tadi sama dengan Ustaz Zarifi yang berkenaan dengan kadar upah dan sebagainya. Jadi di Yapim sebenarnya kita mengenakan charge upah simpan dengan serendah 0.03 sen sehari. Dan kita ada 4 jenis produk yang kita tawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita, iaitu Rahnu Prestige, Rahnu Business, Rahnu Emas dan juga Rahnu Didik. Jadi charge upah simpan itu adalah berdasarkan kepada nilai gadaian tersebutlah, nilai marhun kepada barang tersebut. Jadi yang saya difahamkan di pajak gadai konvensional ataupun pajak gadai biasa, charge dikenakan adalah mengikut bulan yang telah ditetapkan, sebab ada ketetapan di Akta Pajak Gadai sini membenarkan penyedia pajak gadai untuk mengambil charge pada tahap yang tertentulah, pada kadar yang tertentu. Tapi kita di Rahnu, kita adalah di Rahnu Yapim terutamanya, charge yang kita kenakan adalah berdasarkan kepada harian. Jadi sekiranya Cik Ismail datang menggadai untuk 15 hari, charge yang kita kenakan adalah sebanyak 15 hari sahaja. Jadi itulah perbezaan di antara pajak gadai biasa dan juga pajak gadai Islam Rahnu Yapim lah terutamanya. Cik Afian, ada apa-apa tambahan kepada persoalan tadi? Baik, memang kadang-kadang dari sudut perbezaan antara konvensional dengan yang patuh syariah ni, secara umumnya kita memang kena pilih yang patuh syariah. Sebenarnya katakanlah yang patuh syariahnya lebih tinggi. Dan orang nampak lagi tinggi lah yang patuh syariah ni. Baik, kenapa kita perlu pilih yang patuh syariah? Tapi dari sudut mungkin dunia kita nampak tinggi, tapi sebenarnya yang pentingnya lah akhirat. Kan? Sebab dosa riba tu lagi besar daripada dosa-dosa lain yang ada. Jadi nak tak nak memang kita kena pilih yang patuh syariah. Dan bila sebut tentang patuh syariah, bukan setakat Rahnu saja. Contoh pembiayaan, contoh beli rumah, beli kereta, buka akaun simpanan,
semua perkara lah kita kena pilih yang patut syariah ni. Saya. Kerana di situlah kunci keberkatan hidup kita. Baik, Cik Afian, Puan Faria, petang ini kita sangat meriah dengan pemanggil kita. Baik, kita sambut pemanggil ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri, Tuan? Saya Abdul Samad daripada Kota Kinabalu, Ustaz. Baik, sila Cik Abdul Samad. Saya nak tanya dengan pemangku pengarah Yapim tu. Ya, silakan. Saya nak tanya satu saja tentang ibadat zakat tu kan. Saya cuma nak tanya, sekiranya seseorang tu membuat jual beli ataupun buat pajakan gadai dengan dengan Yapim tu, adakah perlu sama ada yang menggadaikan tu membayar zakat ataupun Yapim yang membayar zakat? Itu saya maksud Ustaz. Baik, terima kasih Cik Abdul Samad yang mengemukakan kemusykilan. Puan Farihah? Setakat ni apabila penggadai datang, pelanggan lah kita panggil datang ke arah Yapim, dia menggadai contohnya dalam masa 10 bulan. Jadi kita punya tempoh gadaian tu 10 bulan. Jadi kita tidak membayar zakat bagi pihak pelanggan. Jadi pelanggan sih bertanggungjawab lah untuk membayar zakat emas. Sebab zakat emas ni mungkin Ustaz Zarifi lepas ni boleh ni sikit, dia ada hal jumlah-jumlah tertentu yang perlu dibayar zakat lah. Tetapi saya nak jelaskan di sini arah Yapim kita memang tidak membayar zakat untuk barang kemas yang disimpan. Baik, bila kita sambut pemanggil-pemanggil kita dengan soalan-soalan inilah sebenarnya soalan yang berlega dalam masyarakat. Jadi Puan Faria, mungkin sahabat-sahabat penonton kita yang mungkin ada kemusykilan lanjut nak bertanya itu dan ini, persoalan itu dan ini. Kalau di kaunter Ar-Rahnu Yapim, adakah disediakan maknanya mungkin kita sebut sebagai lampiran ataupun bahan rujukan ataupun mungkin pegawai sendiri yang akan memberikan penerangan lanjut, Puan Faria? InsyaAllah, sebab pelanggan kita punya petugas-petugas di cawangan kita memang petugas yang mahir dalam Ar-Rahnu Yapim. Jadi persoalan-persoalan teknikal berkenaan dengan Ar-Rahnu Yapim boleh diajukan, dan termasuk juga soalan-soalan lain, dan juga boleh email kepada info@yapim.my untuk mereka bertanyakan soalan kepada kita lah, dan boleh juga hubungi hotline Ar-Rahnu Yapim untuk mereka tahu sekiranya permasalahan tu berlaku, boleh kita terus jawab saja apa sebenarnya menjadi persoalan kepada mereka. Dan insya-Allah kita juga ada FAQ dan sebagainya di cawangan-cawangan kita, boleh dapatkan penjelasan sebab kerana memang bila kita dengan pelanggan, dengan masyarakat ni, banyak perkara yang nak ditanya, nak diutarakan kepada kita. InsyaAllah kita akan cuba santuni mereka dengan sebaik yang mungkin lah. Santuni pelanggan, itu merupakan komitmen padu yang dinyatakan sendiri oleh pengurusan tertinggi Yapim, Puan Faria Hassan. Baik, Cik Afian, adakah sekarang ini waktu yang sangat ideal, sangat sesuai untuk kita membeli emas? Selepas ini jawapannya. Kita berehat terlebih dahulu. Okey, baik, baru nak jawab. Walaupun kita persembahkan dalam bentuk humor, tetapi konten memang sangat mudah dihadam oleh kanak-kanak. Juru animasi terlebih dahulu perlu memahami kandungan skrip, kemudian barulah konsep watak yang sesuai dengan identiti karakter. Apple. A is apple. Tapi sekarang ni kita nak ajarkan A for Allah.
Baik saudara, terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami di Pentas Fikrah. Seperti biasa kami bersiaran setiap hari Rabu jam 6 petang. Fikrah, konsep kita membawakan isu-isu yang berkaitan dengan dasar juga program pentadbiran Islam di Malaysia, dan pada petang ini tentunya kita bawakan YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, dan topiknya kita angkat iaitulah Ar-Rahnu dan Emas untuk kita sama-sama bincang dan kita fikir apa lagi perkara yang kita boleh lakukan untuk kita perkasakan umat Islam di Malaysia. Dan gandingan pada petang ini sangat begitu mantap sekali. Puan Fariha Hassan, pemangku ketua pengarah YAPIM sendiri, dan juga Encik Afia Makrawi, seorang ikon anak muda yang banyak berbicara di Facebook beliau. Dan saya gantung soalan tadi sebelum kita berhenti, adakah sekarang ini waktu yang sangat sesuai untuk kita membeli emas, Encik Afia? Soalan cepu emas tu, soalan cepu emas kan. Of course, kalau tanya YAPIM saya cakap yes. Betul tak? Sebab dia pengeluar emas kan. Sentiasa. Baik. Cara umumnya sebenarnya bila kita sebut tentang pelaburan ni, saya selalu buat analogi macam ni lah. Kalau naik basikal tu umpama menyimpan, naik motor tu umpama kita buat pelaburan. Agak-agaknya lah kalau orang tu tak pernah naik basikal, senang tak nak naik motor? Susah kan? Kalau kena tak pernah naik basikal ni, tiba-tiba nak terus naik motor, sebab motor best boleh laju, terus pergi. Habislah. Kan? Begitu juga dalam pelaburan. Dalam kewangan sebenarnya sebelum kita buat pelaburan kena ada simpanan dulu. Kena kita berlatih diri kita menyimpan, berdisiplin, barulah kita boleh pergi ke tahap seterusnya kepada pelaburan. Tidak kira apa saja pelaburan. Sama ada emas, saham, unit trust dan sebagainya. Baik, bila sebut tentang emas, yang paling penting sebenarnya ilmu kita tentang emas. Sebelum kita melabur dalam apa saja instrumen kewangan, kita kena ada ilmu dulu. Sebab ilmu itu yang menentukan sama ada pelaburan itu untung ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita takut orang kita teruja nak beli emas, tiba-tiba terjoin skim pelaburan emas, skim cepat gaya. Banyak dah kes-kes pelaburan emas skim cepat gaya ni. Katanya beli emas tapi tak dapat emas, dapat duit bulan-bulan. Itu adalah contoh macam mana pelaburan emas. Ciri macam mana satu-satu program itu ialah scam. Jadi bila kita sebut tentang emas dan juga pelaburan, mestilah untuk jangka masa panjang. Bukan kita beli hari ni nak jual esok. Bukan kita beli hari nak jual minggu depan, nak jual bulan depan. Macam kita tanam pokok lah. Kita tanam pokok bukan nak dapat hasil dari esok. Bukan dapat nak petik buah dari lusa dan sebagainya. Jadi kita tanam hari ni, kita baja, kemudian kita tengok pembesaran pokok tersebut, dan sampai satu masa dah berbuah baru kita boleh petik. Itulah konsep pelaburan. Dan samalah dalam pelaburan emas, hari ni kita beli, of course kalau kita jual esok dah ada spread dia. Contoh macam tadi disebut ada 17% dan sebagainya, itu dipanggil sebagai spread. Kadang-kadang juga disebut sebagai susun nilai ataupun disebut sebagai diskaun. Tapi yang pentingnya itu ialah kos. Dan sebenarnya bila sebut tentang spread, tentang kos ini adalah mana-mana pelaburan mesti ada kos, mesti ada spread. Kalau emas disebut sebagai spread. Jadi kita beli hari ini adalah untuk kita jangka masa panjang. Contoh kita beli sekarang ni, contohlah saya bagi strategi lah kita beli emas. Contoh 1 bulan 1 gram kan? 1 bulan 1 gram, bukannya hari ni kita beli 1 gram, 2 gram, lepas tu bulan ketiga kita jual. Bukan. Kita kumpul untuk 5 tahun, untuk 10 tahun contohnya. Sama juga dalam apa saja pelaburan pun. Benda ni kena untuk jangka masa panjang. Contoh macam jangka masa panjang macam mana? Contoh untuk anak masuk universiti, untuk persaraan, untuk kumpul deposit beli rumah dan sebagainya. Itu yang paling penting, balik kepada ilmu kita. Sebab kalau tak ada ilmu, masuklah apa saja pelaburan pun, silap gaya boleh jadi rugi. Boleh jadi rugi. Dan bila Cik Afia sebut begitu, kadang-kadang kita anak muda hari ni baru graduasi dari universiti, masih muda lagi ya. Baru habis belajar, contoh, baru habis belajar kan. Kadang-kadang mereka tidak halakan simpanan itu terlebih dahulu. Yang mereka fikir dalam minda mereka nak pakai kereta besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang Cik Afia nak berkongsi, kita mesti ubah gaya fikir kita. Betul. Baik, contohlah kan, katalah fresh graduate. Katalah macam zaman sekarang kita ambil lah 2,000 fresh graduate kan. So sebelum dia dapat gaji 2,500, tanyalah pada mana-mana student, mahasiswa, banyak tak 2,500? Of course dia akan kata banyak. Sebab apa dia kata banyak? Sebab tak pernah rasa pun 2,500 sebulan. Betul tak? Kita lupa macam tu kan, pada perkara kan. Baik saja dah dapat gaji 2,500, sebulan 2 bulan dah mula tambah komitmen. Dah mula nak beli kereta, dah mula nak pakai kad kredit, dah mula itu mula ini, dia akan rasa 2,500 tu tak cukup. So apa dia buat? Dia akan cuba buat part time, buat itu buat ini, income bertambah. Tapi expense pun bertambah juga. Perbelanjaan. Jadi dengan emas sebenarnya salah satu cara untuk kita allocate sebahagian duit kita beli emas. Sebab bila kita beli contoh, kalau kita beli benda lain dia akan habis. Tapi kita beli emas akan dapat emas.
Jadi dengan emas itu kita boleh disiplinkan diri kita untuk menyimpan untuk jangka masa panjang. Jelas sekali yang dikongsikan oleh Cik Afian. Baik, Puan Fariha, dalam tempoh waktu 10 tahun akan datang, 2 Oktober nanti kita akan capai tempoh kita 20 tahun, 2 dekad berbakti. So dalam 10 tahun lagi, apa perancangan untuk memperteguhkan Ar-Rahnu Yatim ini, Puan? Yang pertamanya, Ustaz, kita melihat kepada aspek pengoperasian, di mana Yapim sekarang kita semenjak tahun 2009 hingga sekarang kita telah mendapat persijilan MSISO. Dan pada tahun ini juga kita telah mendapat MSISO untuk syariah sendiri. Dan Alhamdulillah, jadi untuk aspek perkhidmatan kita sentiasa akan memperkemaskan, terutamanya apabila kita bercakap tentang transparansi terhadap pengujian emas, terhadap nilai yang kita berikan kepada pelanggan kita. Jadi SOP dan juga kaedah pengujian yang kita akan terus perkemaskan dari semasa ke semasa, sebab sekarang kita ada 4 kaedah. Ada magnet, ada acid, kita ada densimeter dan kita ada mesin SRF yang menguji ketulinan menggunakan X-ray. Baik, Puan Fariha, tentang uji ketulinan tadi, saya nak mohon kita berhenti seketika kerana kita nak sambut pemanggil kita. Assalamualaikum, pemanggil kita, Tuan. Waalaikumsalam. Ada juga, Pak. Ya, siapa di talian? Nur Iman dari Putrajaya. Ya, silakan Puan berinteraksi. Puan Nur Iman. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, panel ahli panel studio. Assalamualaikum. Okey, saya ada satu kemuskilan lah. Saya tak pernah lah melakukan Ar-Rahnu ni, tak pernah mencuba, tapi nak tanya sikit lah. Contohnya dia ada tempoh kan untuk penyimpanan dia tu. Okey, selepas tempoh tu apa berlaku pada barang tu sekiranya kita tak boleh nak tuntut balik? Maknanya di segi keuangan tu belum mencukupi tapi tempoh dah tamat. Adakah ada diberikan tempoh tambahan atau macam mana? Okey, mohon pencerahan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Nur Iman dari Putrajaya. Beliau merupakan penonton setia Fikrah. Puan Fariha, memang saban minggu beliau memantau kita, alhamdulillah. Baik, Puan Fariha. Okey, di Ar-Rahnu Yapim sebenarnya apabila kita cakap cepat, mudah dan amanah itulah menjadi pegangan kita. Apabila pelanggan kita mempunyai tempoh 6 bulan, campur lagi 2 bulan, campur lagi 2 bulan. Jadi mereka sebenarnya ada 10 bulan masa untuk datang menebus kembali. Tetapi sekiranya mereka belum lagi mempunyai wang yang mencukupi, mereka boleh datang ke cawangan Ar-Rahnu Yapim atau menghubungi pihak kita untuk membayar charge upah simpan tadi dan boleh menyambung lagi gadaian mereka. Jadi kalau dalam terms yang kita pakai tu regadai lah, maksudnya mereka boleh lagi menggadai. Dan Yapim sebenarnya tidak menetapkan tempoh untuk mereka regadai tersebut, mereka menggadai semula. Jadi kita memberi kelebihan kepada pelanggan-pelanggan kita sehingga mereka merasakan mereka mampu untuk datang menebus, mereka boleh datang menebus. Dan satu lagi saya nak jawab, sekiranya lah mereka tak dapat menebus dan bila kita hantar notis mereka tak datang juga, Yapim akan menjual barang tersebut dan kita akan ambil charge kita yang ditetapkan dan baki tu kita pulangkan balik pada pelanggan tersebut. Jadi Yapim hanya ambil, Ar-Rahnu Yapim ni ambil yang sepatutnya sahaja. Ya, betul. Baik, terima kasih. Saya kira penjelasan dari Puan Fariha tadi memang memberikan ataupun menjawab persoalan yang dikongsikan oleh Puan Nur Iman tadi. Baik, nak tanya juga lanjutan tadi, Puan. Apabila Yapim mendapat pengiktirafan daripada pihak-pihak yang berautoriti ini menunjukkan Yapim betul-betul serius dan committed untuk memastikan Ar-Rahnu Yapim bergerak mengikut landasan seperti yang dirancang dan betul-betul berintegriti. Komen, Puan. Apabila kita melihat kepada janji kita kepada pelanggan, iaitu salah satu janji kita atau objektif kualiti kita adalah menyantuni pelanggan dalam masa 15 minit untuk satu item. Jadi kita tak nak cepat. Bila kita kata cepat, mudah dan amanah, cepat itulah kadang-kadang pelanggan memilih untuk datang ke cawangan Ar-Rahnu Yapim. 15 minit ya? 15 minit untuk satu item. Tapi kalau dia datang bawa 10 item, mungkin ambil masa sikit lah. Sebab kita perlu timbang, perlu uji kan, dan sebagainya. Jadi aspek kualiti dan governance itu sangat penting untuk kita, sebab kita ingin menjadi satu perkhidmatan yang memberi khidmat pada masyarakat dan tempoh yang lama. Untuk sebab
Ar-Rahnu ni sebenarnya seperti yang saya katakan tadilah, dia adalah productive lending atau pembiayaan yang produktif untuk membantu masyarakat. Baik, ada semua bila Puan Fariah menyatakan perkara ini satu persatu, sijil pengiktirafannya dan sebagainya, ini membuktikan Yapim selain mereka menjalankan program utama seperti sumbangan amal jariah membantu fakir miskin dan seumpamanya, ini satu lagi bidang sayap yang kedua, iaitulah memperkasakan ekonomi umat Islam melalui kita sebut sebagai sayap Ar-Rahnu Yapim. Baik, Cik Afian, tentu sekali lah kita nak menyebut, nak menggalakkan umat Islam untuk terus memperkasakan ekonomi. Kerana kalau kita sembang sahaja, tapi kalau kita tak punya kekuatan ekonomi, kita tak mampu untuk bersaing. Tuan. Baik, kita sebut tentang nak memperkasakan ekonomi umat Islam. Ya. Nak bersaing dan sebagainya, kita sebenarnya bukan bergantung pada emas semata-mata lah. Pada pelbagai sudut kan, dari sudut zakat, dari sudut wakaf kan? Dan sebenarnya kita boleh bangunkan dari segenap sudut. Dan kita nakkan supaya akan datang kita boleh mampu lahirkan hospital wakaf contohnya. Sekarang dah ada, tapi masih lagi kita perlukan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok hari ini, contoh saya ambil contoh instrumen zakat. Instrumen zakat hanya untuk asnaf. Kan ada 7 asnaf tu. Macam mana golongan yang sebenarnya bukan asnaf, tapi dia kesempitan dalam kehidupan. Sebab kalau kita tengok range macam yang baru dah dikeluarkan beberapa stage B40, M40, T20 yang terbaru. Kita tengok sebenarnya kalau tengok M40 itu sendiri tak tergolong dari golongan asnaf tadi, tapi masih lagi memerlukan kan, contoh memerlukan rawatan, memerlukan bantuan pendidikan, memerlukan bantuan itu ini dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang nak membangunkan ekonomi Islam, mungkin akan datang, ini mungkin satu cadangan saya lah kan, pada orang yang sepatutnya lah kan, bukan mungkin kita boleh kembangkan lagi daripada bukan sekadar Ar-Rahnu, mungkin kita boleh sediakan wakaf contohnya, ataupun contohnya sekarang ni kalau kita pinjam dekat bank, ada profit bank ni kan, mungkin kita boleh tawarkan qardul hasan yang tidak perlukan pun bayaran tambahan contohnya. Sebab kalau kita transaksi dengan bank, of course keuntungan itu ya kita akui itu patut syariah. Mungkin ada juga instrumen-instrumen yang kita boleh sediakan contoh untuk jangka masa pendek yang orang tu tidak ada emas mungkin, tapi dia memerlukan bantuan contoh 5,000, 10,000. Sebab sekarang ni kadang-kadang orang macam tu dia pergi ke saluran yang tidak sepatutnya, contohnya pergi kepada alung. Kan? Jadi kita nak sediakan satu alternatif yang tak perlu pergi kepada alung, tapi satu alternatif yang mudah seperti alung sediakan. Tapi tidak perlulah menindas, tidak ada langsung penindasan dan patuh syariah. Mungkin Yapim boleh sediakan. Baik, itu merupakan harapan daripada Cik Afian mewakili anak muda di luar sana. Baik saudara, kita nak saksikan bingkisan JAKIM Sana Sini, program JAKIM untuk kita tonton bersama. Silakan.
jiwa. Apa ya dua hati satu jiwa ni? Setelah berlalunya zaman Nabi Musa alaihi salam bagi orang-orang Bani Israel. Kalau matlamat beza-beza, kalau yang satu nak ke kiri, satu nak ke kanan, satu timur, satu barat, macam mana nak berganding bahu? Macam mana nak bekerjasama? Menurut Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Nasruddin Hasan, kerjasama antara ahli akademik serta ulama dapat memanfaatkan platform yang disediakan dalam usaha memperkembangkan syiar Islam. Sebenarnya secara tidak langsung telah pun berlaku sejak sekian lama. Cuma ini kita memeteraikan MOU ni sebahagiannya memperbarui dan sebahagiannya baru bermula. Dan insya-Allah dia akan lebih strategik dan lebih rasmi lah, lebih official lah selepas daripada ini. Selaras hasrat tersebut, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dengan Kementerian Pengajian Tinggi di Putrajaya. Kerjasama antaranya turut akan membangunkan jurnal dalam talian, perkembangan bakat serta pendidikan. Agensi pengelola umrah juga diseru agar tidak mengambil kesempatan dengan meletakkan harga pakej yang tidak munasabah. Mereka sebelum ini membayar sejumlah pakej yang telah ditawarkan, tetapi melihat kepada keadaan semasa mungkin kos itu bertambah ya. Jadi semestinya bila berlakunya pertambahan, pihak pengelola umrah tadi akan mengenakan charge tambahan kepada jemaah. Jadi itu mereka terpaksa akurlah. Nak kata perlu dengan harga pakej yang asal mungkin dah tak sesuai sekarang. Kalau sekiranya mereka merasakan tertipu dengan pakej itu, mereka boleh buat aduan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya jangan terburu-buru untuk membuat tempahan bagi sebarang pakej umrah. Jelasnya, masyarakat perlu bersabar sehingga kerajaan mengeluarkan kenyataan rasmi tentang garis panduan pelaksanaan ibadah itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri seminar penipuan umrah bagi agensi pengelola di Kompleks Islam Putrajaya. Baik, saudara, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Sejak tadi kita tonton program agensi-agensi hal ehwal Islam di Malaysia. Antaranya kita tonjolkan tadi peranan Yadim dan juga Jauhar. Baik, saudara, kita sambung perbincangan kita. Di tangan Puan Farihah, cabutan kesetiaan Ar-Rahnu Yapim 2020. Ada sesuatu yang Puan ingin berkongsi? Saya nak berkongsi sikit sebab kita ni dah 20 tahun dan pelanggan kita pun ramai, 750,000 orang. Jadi pada tahun ini bermula pada Julai, Yapim telah memperkenalkan program cabutan kesetiaan Ar-Rahnu Yapim untuk menghargai pelanggan-pelanggan kita yang setia lah. Jadi kempen ini adalah sehingga Disember ni 31 dan cabutan yang pertama adalah setiap 2 bulan dan kita telah laksanakan pada bulan yang lepas. Jadi insya-Allah akan ada lagi 2 cabutan lah akan kita buat dan pelanggan-pelanggan kita ni dia akan dapat gold wafer 1 gram, gold bar. Jadi kita meraihkan atau memberi kesetiaan kepada dengan barang yang berharga juga, iaitu emas. Dan cabutan ini pun maknanya terbuka di seluruh cawangan di Malaysia, seluruh cawangan dan di seluruh negara. Saya yang tak pernah ni pun boleh dapat juga. Boleh datang jadi pelanggan, terus boleh cabut masuk permintaan. Jika ada rezeki di situ, Cik Afian. Insya-Allah. Baik, ini merupakan komitmen Yapim dalam menghargai para pelanggan mereka. Dan apabila
Yapim tampil sebagai salah sebuah agensi Halal Islam di Malaysia memberikan tawaran ataupun servis ini, perkhidmatan ini kepada umat Islam. Ini merupakan satu badan yang sah, Cik Afian. Yang kita bimbang ialah orang kita terperangkap dengan skamer-skamer ini, khususnya dalam penjualan emas inilah. Komen tuan. Baik, tadi saya rasa sangat terujarlah bila Puan sebut tadi dekat Yapim ada sediakan 4 filter untuk memastikan ketulinan emas, sebab tak adalah saya jumpa mana-mana pajak kedai yang sediakan sebegitu rupa ada 4 filter untuk kita uji kaji emas sebelum kita ambil. Sebab pernah timbul orang dah pajak dekat kedai pajak emas, lepas tu tak tuntut. Kemudian pekedai tadi pergi lelong lah. Gelong, pembeli-beli, lepas tu pembeli semak rupa-rupanya emas palsu. Emas palsu pergi buat laporan polis, habis rugi, tak pasal-pasal pajak gadai tu rugilah kan. Dia terpaksa baik dah lah dapat emas palsu. Lepas tu terpaksa bayar pula ganti rugi terjual pada orang tadi kan. Jadi first kali bila kita dah tahu adanya tempat yang memang dah diyakini, dah ada governance ditubuhkan oleh kerajaan lagi, jadi rujuklah pada Yapim kalau misalnya kita nak jual emas ataupun nak pajak emas. Baik. Kemudian yang kedua yang kita risau ialah sekarang ni baru ni emas tengah naik kan. Emas tengah naik betul tu orang berpusu-pusu pergi kedai emas. Malah tadi pun saya tempat tanya pada Puan, ada beza tak masa emas tengah tinggi dengan emas tengah rendah sekarang ni? Ada beza. Rupanya masa tinggi tu orang berpusu-pusu nak beli. Masa rendah padahal patutnya belilah masa murah. Macam kita cari sales kat supermarket. Apa kita cari masa harga diskaun. Sekarang ni sebenarnya harga emas tengah diskaun. Kalau tanya tadi patut sesuai, ya sekarang lebih sesuai compare dengan sebulan lepas yang harga tengah naik. Jadi paling penting bila kita beli emas, dapat emas. Sebab apa? First kita nak elakkan pada scam, yang kedua kita nak jadi jatuh kepada riba. Sebab kadang-kadang ada instrumen kewangan kat luar sana, contoh dekat bank konvensional ada akaun emas, tapi kita hanya buka dapat buku akaun saja. Jadi kita tak nak yang tu, sebab yang tu tak patut syariah. Dan sekarang pun dah ada online. Jadi kita ada banyak instrumen yang kita boleh gunakan. Pastikan yang patut syariah. Dua benda lah, tak nak berlaku yang scam, dan kita tak nak yang tidak patut syariah. Kita nak di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Itu pendekanan yang saban kali, acap kali diungkap oleh Cik Afian dan Puan Farihah supaya kita mencari keberkatan. Baik saudara, selepas ini kita boleh terus bersahabat dengan laman rasmi Yapim dan juga Facebook Yapim untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat lagi sahih. Dan saudara, saya bagi kru produksi Fikrah ingin merakamkan terima kasih dan penghargaan kepada Puan Farihah Hassan, Pemangku Ketua Pengarah Yapim, dan juga Cik Afian Makrawi kerana keduanya kombinasi memberikan pencerahan kepada kita semua. Tentunya topik ini sangat istimewa, Ar-Rahnu dan Emas, dan penerbit bisik pada saya, insya-Allah kita akan bawa topik ini pada minggu-minggu dan pada episod yang seterusnya. Terima kasih seluruh penonton kami Fikrah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.